Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam perkongsian daripada saya, Ustaz Faris, yang mana kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan tajuknya birrul walidain, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa, yang mana kita ambil daripada satu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala summa abuka. Okey, hadis ni adalah daripada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, wahai Rasulullah, siapakah yang aku berhak layani dengan baik? Siapa orang yang aku kena layan dengan baik? Dan Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian lelaki itu tanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah jawab, ibumu. Lelaki itu tanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah jawab, ibumu. Kali yang keempat dia bertanya lagi, Rasulullah jawab, bapamu. Maksudnya 3 kali Rasulullah jawab dengan perkataan ibu, kemudian barulah bapa ataupun ayah. Okey. So dalam hadis ni kita tengok ma'anil kalimat yang ada. Okey. Ma'anil kalimat iaitu bihusni albirru fi haqqil walidain, iaitu berbuat baik adalah hak kedua ibu bapa. Albirru al-ihsani, berbuat baik itu adalah berlaku ihsan kepada kedua ibu bapa. Sahabati musahabatu wa takrim, bergaul dengan adab yang tinggi dan memuliakannya. Okey, itu antara ma'ani kalimat yang kita boleh ambil dalam pelajaran ni. Kemudian kita tengok syarahul hadis. Syarahul hadis yang pertama, anna mahabbatul ummi yang bagi an yakuna salasu amyalin mahabbatil abi, iaitu mengasihi ibu adalah 3 kali ganda berbanding kasihkan bapa. Bukan kata kena tak payah ambil tahulah pasal ayah kena kasihkan ibu. Tak, jangan salah faham. Maksud kat sini Rasulullah sebut 3 kali oleh kerana ibu tu dia tanggung kesukaran ketika mengandung, ketika melahirkan dan ketika menyusukan. 3 benda ni tak dirasai oleh kaum bapa. 3 perkara ni tak dirasai oleh kaum bapa. Yang pertama, mengandung. Walaupun perut dia besar macam mengandung, tapi orang lelaki tak mengandung. Apatah lagi melahirkan. Dan menyusukan. Okey, benda ni kalau kita tengok balik, patutlah Rasulullah sebut perkataan ibu ni 3 kali. Kerana kalau kita nisbahkan kepada 3 perkara yang tak dapat orang lelaki buat, itu pun sudah mencukupi. Jasa ibu kita, bonda kita terhadap kita tu memang tak boleh nak dibalas. Okey, walaupun kita ada harta berjuta-juta pun. Okey, annal haqqal walidaini 'alal ibni ayyubarrahuma bil ihsan ilaihima qawlan wa fi'lan bil mal wal badan ma dama fi ta'atillah. Okey, hak ibu bapa perlu dilaksanakan oleh anak-anak
dengan cara berbuat baik kepada mereka, sama ada daripada sudut perkataan ataupun perbuatan, sama ada dengan harta ataupun tubuh badan, dan kita hendaklah patuh kepada mereka dalam perkara yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita kena laksanakan hak kepada kedua ibu bapa tu daripada sudut perkataan ataupun perbuatan, ataupun daripada sudut harta. Tak ada harta, kena dari sudut tubuh badan, maksudnya korbankan jiwa raga ataupun tenaga untuk membantu ataupun memelihara mereka sekiranya mereka telah tua. Dan bagi yang telah meninggal dunia, selalulah doakan kebahagiaan, Allah yarham dan Allah yarhamah ibu bapa kita. Semoga mereka dalam keadaan yang terbaik dan tergolong dalam kalangan orang yang soleh. Okey, kemudian kita tengok irsyadat litakunal ibni as-salih lil walidaini. Okey, panduan anak, panduan untuk bentuk anak supaya berbakti kepada ibu bapa mereka. Yang pertama, al-ihsani ilaihima, berbuat baik kepada keduanya. Ini panduan kepada kita lah. Okay, yang kedua, ayyantasilu amruhuma min ghairi maksiyah, menurut perintah mereka, menurut perintah ibu dan ayah ni, selagi mana perkara itu bukan perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang ketiga, ayyulayyina lahumal kalam, bercakap dengan lemah lembut, bercakap dengan mereka dalam kata-kata yang sopan dan lemah lembut. Dan yang keempat, ayyabsutal wajhu lahuma, bermanis muka apabila bersama dengan mereka. Okey. Kemudian kita sambung lagi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan redha Allah berdasarkan kepada keredaan kedua ibu bapa? Okey. Tidak ada selepas hak Allah dan Rasul yang wajib dan lebih besar ke atas seorang hamba melainkan hak kepada kedua orang tuanya. Maksudnya yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga mak ayah. Dan oleh kerana itulah Islam telah memerintahkan agar berbuat baik dan berlaku ihsan terhadap kedua-duanya, dan perkara tersebut diperintahkan oleh Allah dengan sekali dengan ayat untuk menyembah Allah dan mentaati Allah tu. Okey, qaranallahu al-ihsan lil walidaini bi ibadatihi wa syukruhuma bi syukrillah. Dengan ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughal indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali telah sampai umur tua mereka dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ha ataupun oh. Dan janganlah engkau menengking menyegah mereka, tapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan bersopan santun. Allah datangkan ayat ni dalam bentuk selepas daripada Allah perintahkan kita untuk menyembah dia, kemudian Allah datangkan supaya kita berkelakuan baik terhadap ibu bapa. Dan disebab inilah keredaan kedua ibu bapa kita tu, Allah redha sekiranya ibu bapa kita redha, dan Allah tak redha sekiranya kedua ibu bapa kita tu tak redha. So nak dapatkan redha Allah, pastikan mak ayah kita redha. Okey, kemudian yang terakhir, ma yurshidu ilaihil hadis, pengajaran daripada hadis ni ialah izamu haqqil walidaini fil Islam, besarnya hak ibu bapa di dalam Islam.
Yang kedua, taqdimul ummi alal abi fi bi rabbihuma, mendahulukan hak ibu. Yang tadilah 3 kali, lepas tu baru bapa. Hirsus sahabati anis su'al alhamah fil amril Islam. Para sahabat mengambil berat dan bertanya berkaitan dengan urusan agama mereka. Caknanya ataupun para sahabat ni disuka pergi tanya Nabi apa yang berkaitan dengan urusan seharian mereka pun mereka tanya. Apa dengan siapa yang sepatutnya aku muliakan, kalau ada harta ke mana nak infakkan. Semuanya sahabat ni tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka ada, ke mana nak disalurkan, macam mana nak dapatkan pahala. Okey, sekadar itu saja untuk perbincangan tajuk birrul walidain. Semoga ianya memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.